Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Kuskop memperkenalkan dua skim baharu bagi melonjakkan lagi pembangunan keusahawanan dan koperasi di negara ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, dua skim baru itu ialah skim pembiayaan usahawan KRAF yang dilaksanakan oleh Tekun Nasional dan program rangsangan koperasi pelancongan yang akan dilaksanakan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Iwan berkata pembiayaan yang disediakan dalam skim usahawan KRAF adalah sehingga maksimum RM100,000 kepada usahawan mikro dan kecil dalam seni kraft, baju batik, kraft tangan, cenderamata dan perusahaan dalam sektor kraft. Saya bersama-sama dengan Menteri Pelancongan akan lancarkan skim usahawan kraft. Ini adalah untuk yang berkaitan dengan seni kraft tangan, seni batik, seni percetakan, seni lukisan yang boleh dijual produknya, hasilnya. Yang ini dilaksanakan oleh Tekun Nasional, pembiayaan sehingga RM100,000 dengan kadar faedah yang sangat rendah, 2% saja. Kalau program Tekun yang lain itu 4 hingga 8%, skim usahawan 2% saja. Jadi ini karena saya perkenalkan program baru di Kementerian untuk menyokong usahawan-usahawan KRAF termasuk usahawan pakaian tradisi. Mengenai pakej rangsangan koperasi pelancongan, Iwan berkata sebanyak RM2 juta disediakan oleh Kuskop melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ia bagi menyokong pembangunan sektor pelancongan melalui rangsangan pembiayaan penginapan inap desa dan rumah tumpangan yang dioperasikan oleh Koperasi Pelancongan. Apabila pelancong melawat homestay, inap desa ataupun chalet yang diuruskan oleh koperasi pelancongan tersebut, separuh daripada harga siwaan bilik ataupun penginapan itu akan dibiayai oleh dana rangsangan pelancongan koperasi ini. Ini sebagai tanda sokongan saya dan kementerian dan agensi kita terhadap aktiviti pelancongan yang diusahakan oleh koperasi. Tapi hanya untuk koperasi sajalah. Jadi kita maklum di Sabah ini banyak pelancongan luar bandar, pelancongan komuniti yang diusahakan oleh koperasi. Dan pada Januari tahun depan saya akan melancarkan package ini di Sabah. Dalam masa yang sama, Tahun Melawat Malaysia juga akan diadakan pada tahun 2026. Dan saya berharap rakyat Sabah, usahawan Sabah dan koperasi-koperasi di Sabah boleh menyediakan package dan produk dan perkhidmatan yang boleh menarik pelancong-pelancong datang ke tempat yang kita usahakan. Iwan berkata demikian di perasmian Bengkel Sulaman Siling Tradisi Anjuran Bersama Persatuan untuk Ngadoh Sabah dan Sitma College di Penampang pada Sabtu. Mengenai bengkel itu, Iwan berharap para peserta akan menjadi usahawan pakaian tradisi atau perkhidmatan lain yang berkaitan dengan pakaian tradisi etnik Sabah. Sekiranya usahawan KRAF ini memerlukan perolehan mesin dan kelengkapan yang boleh meningkatkan produktiviti perniagaan mereka. Mereka juga boleh memohon skim grant di bawah program Bumiputera Enterprise Enhancement Program BIP ataupun B+ untuk Sabah dan Sarawak saja. Dan ini saya berharap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para peserta bengkel ataupun usahawan-usahawan kecil dan sederhana di Sabah. Skim ini ataupun grant ini dilaksanakan oleh agensi kementerian yaitu Isimikop Malaysia. Meskipun sudah sedekat berlalu, pengorbanan wira negara yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan negara dalam insiden pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datuk tidak pernah dilupakan. Bank Rakyat, agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop menyampaikan sumbangan program kasih wira negara kepada 3 waris anggota polis di Raja Malaysia yang terkorban dalam insiden pertempuran di Lahad Datu pada tahun 2013. Sumbangan itu disampaikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict sempena perasmian cawangan baru Rakyat Access dan Arah No Exchange di Bank Rakyat Ranau pada Ahad.
Iwan berkata bantuan itu sebagai pengiktirafan terhadap keberanian dan pengorbanan perwira negara dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Iwan berharap sumbangan itu dapat membantu meringankan beban dan memberi sokongan moral kepada waris perwira negara. Sesungguhnya pengorbanan dan keberanian perwira negara kita tidak akan pernah dilupakan, katanya. Sesungguhnya pengorbanan dan keberanian perwira negara kita tidak akan pernah dilupakan. Kita tidak mungkin dapat berkumpul di sini tanpa peranan dan sumbangan dan pengorbanan besar anggota-anggota keselamatan kita, polis, tentera, maritim, DISCOM dan sebagainya. Sebahagian besar kita mendapat pekerjaan yang baik, menjalankan perniagaan yang baik kerana keselamatan kita dapat dijamin dengan pengorbanan anggota keselamatan kita. Bagi pihak kementerian, bagi pihak kerajaan dan bagi pihak rakyat, saya ucap terima kasih di atas jasa anggota keselamatan yang mana waris khusus bagi yang terlibat dalam insiden Lahadatul berada bersama-sama dengan kita. Taksiyah buat mereka yang berkorban dan tidak sempat bersama-sama kita, dan saya di sini untuk menyampaikan penghargaan. Terima kasih buat semua waris keluarga yang terlibat. Perkhidmatan terbaru disediakan Bank Rakyat Ranau mampu memacu sosioekonomi rakyat dan mengubah taraf hidup masyarakat luar bandar. Penyediaan perkhidmatan perbankan Rakyat Access dan R-Rahnu Exchange Bank Rakyat Ranau mampu memacu kemakmuran sosioekonomi rakyat dan mengubah taraf hidup masyarakat luar bandar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, kemudahan perbankan ini juga sejajar dengan matlamat kerajaan untuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi dan keusahawanan di Sabah, khususnya di Ranau, yang terkenal dengan aktiviti pelancongan. Katanya, pembukaan Rakyat Access dan R-Rahnu Exchange juga bertepatan dengan konsep Malaysia Madani untuk menyediakan kobeleh capaian ekosistem kewangan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, Rakyat Access menawarkan rangkaian kemudahan perbankan yang boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat seperti pembukaan akaun simpanan. Manakala R-Rahnu Exchange pula menyediakan kemudahan pembiayaan patuh syariah bercagarkan emas, iaitu skim pajak gadai AI yang mudah dan pantas. Selain itu, pembukaan Rakyat Access dan R-Rahnu Exchange di Ranau yang terkenal dengan aktiviti pelancongan juga amat sejajar dengan matlamat kerajaan untuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi dan keusahawanan di negeri Sabah. Iwan berucap merasmikan cawangan baru Rakyat Access dan R-Rahnu Exchange di Bank Rakyat Ranau pada Ahad. Iwan berkata, inisiatif meluaskan rangkaian perbankan ini adalah selari dengan komitmen berterusan kementerian untuk membantu golongan yang tidak mendapat perkhidmatan perbankan, khususnya penduduk di kawasan luar bandar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sentiasa komited untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat luar bandar, termasuk dengan memastikan perkhidmatan perbankan dan penyelesaian keuangan holistik yang diakses oleh semua golongan. Justru saya berpendapat bahawa inisiatif perluasan rangkaian perbankan ini adalah amat selari dengan komitmen berterusan kementerian dalam memenuhi mandat untuk membantu masyarakat di kawasan luar bandar mendapatkan pelbagai perkhidmatan, termasuk perkhidmatan keuangan dan perbankan yang diperlukan oleh mereka, sama seperti perkhidmatan yang dinikmati oleh rakan masyarakat kita di bandar. Ia menerusi penyediaan pelbagai penyelesaian kewangan dan perbankan yang bersesuaian dengan keperluan individu serta perniagaan. Saya amat yakin dengan perasmian Rakyat Access dan juga R-Rahnu Exchange oleh Bank Rakyat di cawangan Ranau ini mampu melonjakkan lagi penyertaan masyarakat Ranau yang terlibat dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana dalam sektor pelancongan, pertanian, perkhidmatan lain-lain untuk
terlibat dalam perkhidmatan perbankan yang disediakan oleh Bank Rakyat, dan sememangnya inilah tujuan Bank Rakyat ditubuhkan cawangannya di Ranau untuk mengembangkan perkhidmatan mereka. Bank Rakyat sudah dikenali sebagai bank koperasi yang terbesar di negara kita dan menyediakan berbagai produk perbankan patuh syariah dan sesuai sekali dengan keperluan masyarakat di daerah Ranau. Dan saya ingin mengajak dan menyuruh kepada warga Ranau untuk menggunakan sepenuhnya perkhidmatan ataupun produk-produk yang disediakan oleh Bank Rakyat. Sementara itu, pemangku pengerusi Bank Rakyat, Datuk Muhammad Irwan Muhammad Mubarak berkata, Bank Rakyat sentiasa mengambil langkah proaktif dalam mengukuhkan rangkaian perniagaannya di setiap pelosok negara, tidak dikira di bandar ataupun di luar bandar. Muhammad Irwan percaya cawangan yang dilengkapi dengan fasiliti dan perkhidmatan termasuk produk pembiayaan, simpanan serta pelbagai perkhidmatan lain ini akan memanfaatkan lebih 85,000 penduduk Ranau serta kawasan sekitarnya. Khususnya dalam melaksanakan urusan perbankan yang mudah, selamat dan pantas. Pada majlis itu, Iwan turut menyampaikan hadiah cabutan akaun pelaburan iRisk Plus Bank Rakyat berjumlah RM100,000 kepada pemenang cabutan bulan Oktober 2023 sempena ulang tahun ke-69 Bank Rakyat. Bank Rakyat kini menawarkan hadiah lumayan berjumlah keseluruhan RM5.8 juta dengan hadiah utama RM1 juta. Cabutan bagi hadiah terbaru itu bermula awal Ogos lalu sehingga Januari 2025. Akaun pelaburan iRisk Plus adalah produk akaun pelaburan yang membolehkan orang ramai melabur dan berpotensi memperoleh peluangan yang lebih tinggi. Dan pada masa yang sama memberi peluang untuk memenangi hadiah menarik. Setakat ini, jumlah keseluruhan pelaburan adalah sebanyak RM139 juta melibatkan lebih 24,000 pemegang akaun. Pada majlis itu, Bank Rakyat turut memberikan hadiah cabutan bertuah kepada 10 pengunjung bertuah. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedict meneruskan program Turun Padang mengunjungi dan menyantuni rakyat di kawasan Dun berkenaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict menyampaikan bantuan kepada 4 keluarga Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan gereja di Mukim Kaung. Sumbangan itu disampaikan dalam program Turun Padang di Kampung Kaung dan Kampung Lobong-Lobong bersama Kelab Kebajikan Kedamaian dan Pusat Khidmat Adun Kedamaian pada Sabtu. Hujan tidak menghalang Iwan menjayakan program ini untuk bertemu penduduk. Iwan menyantuni 4 keluarga di Kampung Kaung Lapai dan Kampung Lobong-Lobong, seterusnya menyampaikan sumbangan berupa kerusi roda, bantuan makanan dan katil boleh laras. Di Kampung Kaung Lapai, beliau menyampaikan sumbangan kerusi roda kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan barangan keperluan khas untuk pesakit warga emas. Manakala di Kampung Lobong-Lobong pula, beliau menyampaikan bantuan katil boleh laras dan sumbangan makanan kepada 2 pesakit. Selepas itu, Iwan menyampaikan sumbangan masing-masing RM5,000 kepada JKKK Kampung Kaung dan JKKK Kampung Lobong-Lobong. Sumbangan itu adalah bagi membiayai sewa jentera berat bagi penyelenggaraan jalan kampung dan kos menyelenggara, membaiki serta pemasangan paip tambahan bekalan air graviti di kampung berkenaan. Iwan turut dibawa meninjau keperluan penduduk di Kampung Lobong-Lobong dan menyampaikan sumbangan sebanyak RM4,000 untuk pembelian kelengkapan tambahan yang diperlukan oleh gereja St. Petrus Lobong-Lobong. Wan An